Okay, Assalamualaikum. Hari ini 12 bulan Mei. Kita akan masuk bab 8, garis dan sudut ataupun lines and angles. Okay. So, kita tengok sini apa yang kita akan belajar dululah. Three main things sini kita akan belajar apa itu garis, apa itu sudut. Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Dalam bahasa Inggeris, lines and angles. Angles related to intersecting lines. Angles related to parallel lines and transversals. Transversals tu garis rentas lintang. Nanti kita tengoklah apa benda tu. Okay. So dia kata sini kenapa belajar bab ini sebabkan garis dan selari ni is the basic of geometry. Okay, basic of geometry. Dalam geometri dia ada, in fact dalam geometri dia ada garis dan selari. Okay. Ni kita nak bincangkan objek yang ada sekeliling kita ni yang melibatkan garis dan sudut. Okay. Garis sudut ini digunakan dalam pelbagai bidang, contohnya kejuruteraan. Okay. Tujuannya supaya garis dan sudut ni dia akan dapat beri struktur binaan visual yang indah dan stabil. Contoh macam ni lah kan, jambatan ni. Kalau kata dia buat bentuk macam ni ke, macam tak cantik lah kot. So ini macam ni nampak macam ada design kan. Tengok dari sini nampak ada design sini. Tengok sini nampak design macam ni dan sebagainya lah. Kalau architecture pun memang dia guna banyak garis dan sudut untuk nak menghidupkan watak bangunan tu. Cik wah. The characteristic of the structure. Okay. Alright. Lepas tu yang penting sekali bukan setakat keindahan tadi tapi kestabilan. Okay. Dalam bidang kesenian pula garis sudut menghasilkan corak yang menakjubkan. Bagaimanakah garis dan sudut digunakan dalam bidang fotografi. Okay, itu kalau kita pergi detail. Maybe kalau dalam bab ni dia ada bahagian yang apa, eksplorasi kot. Dia ada cakap pasal seni ke. Macam ni kan. Untuk nak this one ni untuk nak bina corak kata cikgu. Okay. Alright. So then tengok sini sikit lah. Nak kena appreciate juga zaman dulu zaman dulu ni ada garis dan sudut ni apa cerita kan. So konon cerita ni Euclid lah, Euclid of Alexandria. Dia yang banyak menyumbangkan bidang geometri ni. Okay. Tajuk buku dia The Element. Dia takrifkan titik dan garis sebagai asas dalam Euclid ni dia mulakan titik as asas geometri. Okay. Not just the garis tu. Okay, lepas tu now let's see. All these words ni I don't know, maybe it's going to be new words for all of you. Kan? Atau kalau sekolah rendah ada pernah belajar ni. Ada ke belajar sekolah rendah garis dan sudut? May I know? Can you give some feedback? Ada ke tak ada? Let me see your chat. Ada tak belajar lines and angles di sekolah rendah? Hello? Kalau diam ni maksudnya tak ada ke? Tak ada kan? Okey, tak apalah, kita teruskanlah. Apalah kamu ni. Okey, garis bersilang, intersecting lines. Garis rentas lintang, transversal. Garis selari, parallel. Garis serencam, perpendicular line. Kekongruenan, congruency. Membagi dua sama serenjang,
perpendicular bisector. So dia sama macam atas ni. Cuma ni bisector. Okay, the word bi ni maksudnya potong lah. Sorry, bi ni maksudnya dua. Sector ni dua. Potong atau bahagi. So dia bahagi dua. Itu namanya dua sama ni. Okay, then angle bisector lagi sekali. Tapi kali ni angle yang dia bisect. Tadi perpendicular. Okay. Sudut bersebelahan, adjacent. Sudut bertentang bucu. Sudut dongak, sudut conjugate. Sudut pedalaman, sudut pelengkap, sudut pengenak, sudut refleks, sudut selang-seli, sudut sepadan, sudut tunduk. Wow, termember. Okay, line segment, angle of depression, corresponding angles, sudut sepadan. Alternate angles, reflect angles, supplementary, complementary, supplement dengan complement. Pengenap dengan pelengkap. Dia beza dua tu. Aduh, hai. Internet. Taufik pelengkap dengan pengenap, complementary dengan supplementary. Berbeza, reflect. Okay. So all these are the words that you are going to see in this chapter. So get ready. Okay. So cikgu akan free lah nak buku BI dan BM. Okay. Okay, now if I'm going to draw a line. So here I have a line. Okay. Okay. So cikgu akan Is there something going on? Why it even left? Okay. Now, if I'm going to put this line here, let's say this. Macam ni. So what happened is that when I have two lines that I draw and it meets dan dia berjumpa dekat sini so it form an angle. This part here is called angle, ni sudut. Okay. Okay, sini akan membentuk satu sudut. Di sini ada sudut, di sini pada sudut. So dia nama pada sudut-sudut ni. Or maybe the lines maybe like that. So kalau macam ni kita katakan these two lines it intersect atau dia panggil tadi apa, transversal lah. Transversal, garis rentas lintang, transversal. Okay. Right. So if you have like that, then you have more angles. You have 1, 2, 3, 4. In fact, I can draw more lines, kan? Macam ni, another line here. See, so I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles. Okay. So basically, to get an angle, nak dapat sudut, dia kena ada dua line.
Tapi sebenarnya kalau satu line pun ada sudutnya, which is, okay, you have to imagine that dia ada satu titik kat sini lah. That's why tadi yang Euclid tu dia kata pembinaan geometri, geometry starts with titik. Bahasa ini punya apa tak? Starts with apa dia guna? Points. Points. Okay. So, you tengok elok-elok sini cara macam mana cikgu. Okay. Now when I say this line also has angle, it's like this. I'm going to put this spot here dekat sini. Okay, nampak ni dia ada dia punya macam ni kan. Line macam ni and macam ni kan. Ni. Okay, so this whole line here, okay, dia punya angle is, okay, nampak ni. 0 sampai 180. Okay. Kalau tengok this apa panggil jangka sudut ni, protractor ni. Okay. Dia ada two scales. One inner scale dalam ni and the other one is dekat luar. So the inner scale, the zero starts from the right. The outer scale, dia start daripada sebelah kiri. Dia punya kosong tu. Jadi kalau kita baca daripada sini, guna yang dalam lah. Kalau kita nak baca dari sini, so guna yang kat luar lah. Jangan baca dalam, pasal nak tengok ni, pergi baca kat luar. Salah lah. Okay. So, the whole line here also have angle, which is 180. Okay. Alright. Now, let's see, because I don't want to miss all the terms, so I'll be using the textbook lah. Okay. Apa dia buat ni? Oh, okay. Dia lukis these two garisan ni, or they call it tembereng. Dalam bahasa ni dia panggil segment. Segment. Ibarat kamu tak pening lah cikgu apa sub BM, sub BI. Terpaksa lah. Okay, the word is segment. Sikit. Segment. Okay, segment is in English. Tembereng is in bahasa. Okay. So, kenapa dia sebut tembereng? Because of tembereng is when you have you have a line but you ada starting point and ending point. That is tembereng. So when these two tembereng or these two segment you put it together macam ni kan, it form an angle. Now yang ni dia guna GeoGebra lah, but it's quite difficult for me to use my handphone nak buat GeoGebra tu. GeoGebra ada juga ada juga ni. Mari kita tengok sekejap. Ni. Tu dia. So, hanya 4 point. Select position lah. Allah. Nak keluar daripada ni. Okay, dapat dia ada point. So, this is basic geometry ya. Keep point, slider, intersect, turning point. Ni dia. Ni dia. Okay. Okay, apa tak sini tulis line, ray. Ni vector from point. Kita tengok line dengan ray. Dia tak ada segment sini. Okay, tak apalah. Kita nak ada tak segment. Select 2 points of position. Okay, so nampak tu. Okay. You can see that when I buat I touch one here, maknanya I am
assigning points where I want the line to be drawn. So you see, the automatic lukis ni. That's line. Okay, let us see ray. Berbeza ray. Okay, nampak select ray, dia kata apa? Select starting point. Okay, kalau line tadi dia kata apa? Select 2 points. Nampak? Okay, ada beza kan? Line tu dia suruh select 2 points. Array dia suruh select 1 point. Okay. So now I want to draw ray. So to draw ray, I just need to put 1 point je. Okay, and then ray. Oops. Oh dia apa? Dia alah. Dia tak. Nampak tak? Nampak tak? Tu. So dia apa? How to tell you? What can you see about? You nampak tak apa yang beza dua tu? Line dengan ray. Kalau tadi ni, okay, tengok ini. Oh sorry. Kalau line tadi. Dan dah ada ni. Takut you tak faham benda yang cikgu cuma nak beritahu ni. Macam nak macam mana nak ni? Belum tu cikgu nak buang sayang. Patah balik ni. Okay. Tak ada dah. Okay, patah balik tadi. So, nak buat line cikgu kena ada dua. 1, 2. Baru dilukis. Nampak? Okay. Kalau kata cikgu masih lagi dalam mode line, cikgu letak macam ni, dia tak boleh nak lukis lagi. But they need another point. So let's say cikgu tak macam ni, baru dia lukis. Faham tak? So to draw a line, you need 2 points. Okay. Alright. Buang. Okay. Now ray pula. Alah. Okay. Now ray. Okay. I draw that. Dia masih tak boleh nak ni. Tapi bila I just letak situ baru dia ni. I have to put my finger here to show that. Okay, this is the point. So tapi macam mana you nampak line dia ni? Apa yang you nampak? Anyone? Nampak? Okay lah. Pasal tak kalau ray ni, dia ada starting point and then dia macam dia ke sana. Faham tak? Dia tak ada, kalau dia ke sini, dia tak ada belah sini. Because dia ada starting point. And dia ray out. Okay. That's ni and then let's see, ada tembereng tak? Oh, I think this vector ni cuma dia nampak tak yang ni macam sebiji macam ni kan? Dia ada 2 points. Nampak tak? Okay. Kalau tadi yang line tu dia macam merentas gitu kan. But when you say macam ni, ini segment lah. Tapi kat dalam ni GeoGebra dia namakan vector because of dia ada arrow tu. Okay. Okay, so
cikgu rasa dia hanya boleh buat basic je, more than that. Sebenarnya kita boleh kira dia punya ni, sekejap angle tu tak? Okay. Tak apalah. Kita tak guna ni. Dia ada satu lagi kalau dekat laptop ni dia lebih power lagi lah. I don't know whether kalau cikgu boleh share screen, cikgu akan cuba share screen. Okay, but at the moment kita so so tadi kalau kata cikgu nak lukis tembereng tu dia mesti ada starting point dengan ending point. Okay. Right, now tembereng garis congruent dan sudut congruent. Oh, dia nak beritahu kat sini macam ni. Nampak tak? These two segmen dilukis yang sama dengan ni yang sama. Kita tengok sudut ni dengan sudut ni dia dah ukur. Dia dah ukur dan didapati bahawa dua-dua ni sudut dia sama. 60.42, 60.42. Even though I'm using a different segment to draw, tapi sudut dia sama. So maka dari itu kita panggil these two angle ni sudut congruent. Dalam bahasa Inggeris, congruent angles. In a way it means it's the same. Okay. Alright. And then tembereng garis ditandakan dengan menggunakan huruf abjad besar. Dia kena guna huruf besar. Okay. Alright, now cikgu nak perkenalkan simbol. Cikgu tak tahu you all punya level ni sebab sekolah rendah tak tahu you all belajar apa. So cikgu terpaksa start daripada awal lah. Daripada basic. Cuba tengok dia punya ni, simbol ni. Simbol ni. Simbol ni is the two tembereng tadi kan. Okay. This one means angle, sudut. Sudut PQR. So remember when we label as PQR, kita sedang merujuk or you are referring to PQR. We are referring to this one here. Okay. Cikgu boleh tak kalau saya nak tulis sudut Q saja? Ya boleh. Okay boleh. Atau tak nak guna simbol kat bawah sini tapi nak letak dekat atas sini. Boleh ke? Boleh. Alright. Okay. Cuma simbol Q ni macam ni saja, Q saja, dia ada keadaan. Not all the time you boleh buat macam ni. Nanti kita tengok kenapa. Alright. So now ni RQP. Jadi kan PQR. Now RQP. Sama tak? Sama je. Okay. Yang ni atau ini sama. Okay. Okay. Okay now, dan number one ni dia bukan cakap pasal sudut, dia cakap pasal tembereng saja. Dia tanya adakah PQ dan RS congruent? Congruent ni maknanya sama, okay. So sama. 3.2 tak sama, tak congruent. Yang ni sama, congruent. Ni kita nak belajar istilah saja dulu tau. Okay, dan yang ni pula tanya pula sudut. Adakah congruent? Okay, ni tadi tu yes congruent. Walaupun satu ke bawah, satu ke atas. Nampak tak? 138, 136 tak congruent. Okay. 256 congruent. Walaupun macam you tengok lukisan dia macam ni besar, ni kecil kan. Tapi sebab dah label 256 maknanya it is still congruent. Okay, bagaimana keadaan menganggar dan mengukur saiz tembereng dan garis? Bagaimanakah anda menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut? Okay, in English dia kata how do you estimate and measure the length of a line segment? Okay, and the size of an angle. So now dia cuba gunakan eraser ni as yang gambar dia. So dia nak ukur ukur tembereng. Aduh mak, mana pula aku so I'm going to shoot, tapi cikgu rasa cikgu dah buat dengan you all yang ni sebab ingat tak yang kita buat pasal
burung, pasal penyu, pasal ikan, ingat tak? Cikgu ada macam share dengan you all cara kita nak ukur, you must start from zero. Just like the sudut tadi kan. Start from zero. Not at the end of the apa tu ruler, but dekat yang disenggat kosong, dekat label kosong ni. Kosong sini. Okay. So when you let's say if I put P and Q kat sini lah. P, Q kan. Okay. So I can put macam ni. Make sure yang ni betul-betul kat Q. Okay. So you boleh kira. Ataupun kalau Q boleh. So this will be in cm. Kalau in inches letak kat sini. Okay. Or boleh tak 0 tu dp. Mana boleh. Alright. Okay. So itu yang dia cuba cakap kat sini lah. Okay, next. Diperkenalkan jenis-jenis sudut. Okay. Jenis sudut. So nama sudut tu. So nama ni kamu nak kena apa cekap sikit lah sebab nanti bila cikgu sebut kamu tak ada macam apa cikgu cakap ni. Okay. So we're gonna learn both language. Sometimes I'll be using the English and sometimes I'll be using the ni. Tak ada nama tak ada nama, cikgu bagi nama. Cikgu bagi nama siap-siap. Dia nama sebenarnya ni. Okay. Now, cuba tengok ni. Now, actually yang ni dia ada satu tembereng kat sini dengan satu tembereng kat sini. Dia lukis tu in such a way that ini memang betul-betul nampak tak macam kotak ni. So, kotak ni is actually showing the 90 degree. 90 degree. 0 sampai ni 90. Okay. So they call it sudut tegak. Bahasa Inggeris right angle. Okay. Atau yang ni kalau misalnya tembereng tu kita ke bawah sikit, so the angle will be less than 90. Kalau dia lebih sikit daripada yang garis menegak ni, so be greater than 90. So for extra, this one we call acute angle. Acute. Bahasa Melayu tirus. Okay, don't worry, this is my book. Okay, yang ni pula dipanggil obtuse. Okay, kalau bahasa Melayu dipanggil cakah. Cakah. Okay. Ni tunjuk dah macam mana kita nak ukur kan. So kalau kata kita letakkan jangka sudut kat sini, jadi kita nak guna skala yang dalam ke yang luar? Nak baca tu. Kalau kita nak guna skala yang dalam ke luar? Sebab garis yang ni, AB ni memang kita nampak dia kena dalam dan luar. Kita nak baca yang dalam ke luar? I need your answer please. You check with me. Dalam keluar? Hello, dalam keluar? Andai, yang dalam. Kan cikgu kata apa-apa kita start dengan kosong kan? Takkan nak start dengan 180. So dalam ni lah. So dia punya sudut ke macam ni lah. So berapa tu? 135. Okay. Alright. Ini anggarkan ni I tak nak buat lah ukur anggar. Ni nak suruh kita agak-agak lah ni 90 lebih ni less than 90 ni lebih pada 90. Okay, tak payah yang tu semua. Okay, sifat sudut pada garis lurus. Okay, apakah sifat sudut pada garis lurus?
Apakah sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap? Apa yang maksud bahasa Inggeris? What are the properties of the angle on a straight line? Reflex angle. Dah reflex angle. Oh, tak ada. Cikgu tak sebut lagi. And the angle of one whole turn. Cikgu dah perkenalkan acute angle of this angle. Sini dia perkenalkan reflex angle. Okay. Bahasa Melayu dia guna perkataan yang sama, reflex. Okay. Jadi apa ciri-ciri dia? Okay. So ni actually dia punya activity. Okay, let me see whether dia ada buat kesimpulan tak. Oh, dia cuma cerita macam ni je. Okay. Ni sudut tirus. Dia ambil kotak kejap. Nak ambil tinggi dia ni. Because I'm not writing. I cannot lower down my camera. Okay. Because I'm using a box. Ke apa hati ni? Dah. Sudut tirus. Okay. And bahasa Inggeris. Acute angle. Okay. Dah berhenti. Okay. Cuba tengok yang ni. Okay. Sebenarnya kalau dia ada ada apa? File ni kat dalam GeoGebra tu, I think so. I don't know how to open it. Oh ni page 7. Sekejap Cikgu kena juga introduce kat kamu apa sebenarnya buku ni ada kan. Buku teks sekarang ni dia bukan macam dulu punya where you just tengok teks dia, but dia ada QR code. Okay, here. Oops, ini. Okay, so let's see, let me try out. Ini bab 8 kan? Let me take my handphone. Let me go to the QR code. Okay. Yo. Nampak QR code kat mana? Kat sini. Deh. Dah tangkap dah. Okay. Okay, so we go to bab. Banyak, semua bab ada. Okay, and this is exploration activity 2 kan? Exploration apa nama dia? Angle straight line. Angle, ni lah bahasa. Sebab cikgu ambil dalam bahasa Melayu tadi. Okay, alamak. So kalau bahasa Inggeris tu dia akan keluar in English lah ya. Sorry sayang. Apa nama dia? Sudut garis lurus. Sudut garis. Ni lah kot. Kan ni. Sudut garis lurus. Kita buka file tu. Sudut garis lurus GGB. Okay. Kamu nanti bolehlah guna ni dapat dah cikgu tunjuk tahu dah. Boleh guna ni nanti cuti raya puasa tu boleh kamu try out. Try bab-bab yang lain lah, yang mana QR code tu kamu scan. This file is
Is unsupported. Alamak. Awak cek unsupported dulu. My GCP buat saya. Tak tahulah. Okey, tak apalah. Nanti tengok macam mana lah. Ke ambil yang bahasa Inggeris. Tak, cikgu cuba ambil yang bahasa Inggeris punya, okey? Bahasa Inggeris punya. Sebab kadang this kind of ni dia technical. Dia ada technical kat situ yang buat dia tak boleh nak baca. Dan sepatutnya dia dah test sebenarnya okey je. Maksudnya bagi apa? Straight line, angle straight line. Angle straight line. Oh, tak boleh juga. Tak apa. Okay. Cikgu pun memang last year tak sempat guna benda ni. Masa ajar you punya senior form 4 kan. Okay, tak apa. Jangan sedih. Okay. Sebenarnya dia suruh seret titik merah. Titik merah ni halah. Seret, tarik macam ni kan. Besarkan dia lah maksudnya tu je. Okay, sebenarnya kalau ikutkan sepatutnya dia ada tunjuk sudut ni berapa tau. So yang sudut merah dengan sudut hijau ni dia ada nama dia. Okay. Tak kenal tak apa nama dia. Tak sebut. Okay, tak apalah cikgu sebut. Sini. Ni dia. Sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut conjugate. These are the things yang kita nak kena tengok. Okay, tak sebelum tu dia dekat juga sini. Okay. Ini dua ni kalau kita campurkan dia, okay, kita akan dapat 90 degree. Okay, 90 degree so kalau campur dua. Sebab ni kalau kita tahu yang sudut merah ni, can you calculate yang sudut ni? Yes, we do. Sudut ni adalah 90 darjah. So if you know this, you will know this. Just ambil 90 minus dengan either this ataupun yang ini. Okay. Kalau macam ni pula, when you have a line here or tembereng here or segment here, kalau kata kita tahu sudut yang belah kanan ni, yang merah ni, kita akan tahu sudut yang warna hijau ni. How do we know that? Okay, let's say this is 72. Cikgu ambil nombor bulat lah. So how do we get here? You just ambil 180 minus 72. Dapat yang ini. Macam tadi ni ambil 90 minus dengan either one kan? Okay. Kalau yang ni pula, for the whole turn, okay. So sudut yang hijau dengan merah ni, kalau you add together ni, kita akan dapat 360. Okay. So kalau kata soalan tu dia bagi merah, can you find your the green one? Yes. Ambil 360 minus dengan yang merah. Or ambil 360 minus dengan yang green dapat yang merah. Okay. Now kita nak kenal nama dia lah. Okay, nama dia, okay, dia kata dalam penerapan satu hasil tambah 290 darjah. So kalau 90 darjah, so yang you nampak sudut merah dengan hijau, that one is called sudut pelengkap. Okay, bahasa Inggeris dia panggil complementary. Bismillah. Mana dia complementary? Tu dia. Complementary. Okay, kalau yang 90 degree is called complementary. Okay. Kalau yang 180 is called supplementary. Kalau 180 bahasa Melayu, kalau 180 kita panggil penggenap. Okay. And then kalau 360 conjugate. Conjugate.
Okay. Bahasa Inggeris, actually conjugate bahasa Melayu sama dia take it from bahasa Inggeris. Alright, boleh ni? Ni nama Okay. Okay, lepas tu ni just, ini soalan ni latihan ni kalau macam dia tanya disesuaikan apa semua tu lah. Okay, so I'm not going to do this. Okay. This is penyelesaian masalah lah. So as I say, macam ni dia bagi sudut macam ni. How do you find what is P, what is Q, what is R? So before you do, you have to read, because sometimes in the graph, in the diagram, they don't have all the information, but they want tulis dekat sini. Okay, so kita mesti biasakan baca dan refer. And then kalau kita baca-baca, tengok dekat diagram tak ada, you add on, you tambahkan. Okay. P dan 54 ialah sudut pelengkap. P dan 54 sudut pelengkap. Maksudnya apa? Itu adalah 90 darjah. Okay. So here, this one here, 90 darjah. Jadi boleh tak cari P? Habis 90, tolak 54. Dapat P. Macam tu. Sebab dia beritahu dia pelengkap kan. Okay. Kalau tak beritahu, you tak boleh assume lah. You cannot assume, oh yang aku nampak ni macam 90 darjah lah. Tak boleh. Okay, kena tengok maklumat. Jangan buat your own assumption. Okay, bahasa Inggeris. Wait. P and 54 are complementary. So once you see the word complementary, you know it's 90 degree. Okay. So ni, can you find P? Just take 90 minus 54. Okay. Oh, otak kita nak kena start BM, start BI. Then dia berikan, dia kata P dengan Q pula. Dia kaitkan P dengan Q ni. Cikgu tengah cari eraser. Nasib lah kau. Okay, P dengan Q ni is penggenak. So kalau penggenak dia dekat tengah 180. Sebenarnya from here to here is 180. Okay, tadi kan dah cari 90 minus 54. So what do you get? 46 kan? 36. Okay. 36. 36 kan? So kalau misalnya yang Q ni pula, you know this 180. Jadi yang Q ni is 180 minus dengan yang 36 pula lah. Okay. Nampak tak? Kita tengok sikit-sikit yang tu kan? Okay. Right, then what about R? Kita dapat sudut konjugat bagi R ialah 260. Oh, so ni dia beritahu sini. Sini dia tak tulis tapi sini dia beritahu. So this is 260. So kita nilai P, Q, R dan S. So you have 54 here, you have 36 here, you have berapa ni? 4, 144, okay, 260. Can you find S? Cara find S ialah you tulis macam ni. Ni working yang cikgu expect daripada kamu lah. Okay, S yang ni kan, tambah 100. Mana 100? Oh, 100 yang mana R? Oh, sorry. Sudut konjugat bagi R ialah 260. Konjugat tadi apa ya? Konjugat tadi, konjugat lah hasil tambah 2 sudut. Hasil tambah 2 sudut. 2 sudut sebagai sudut konjugat. Oh ni, dia buat macam ni. So maknanya macam ni, from here. This is R, right? Sudah. Mana eraser ni? Ni. Cuba dia kepada. Okay, ini.
sudut conjugate bagi R. So this is R. Okay, so dia punya conjugate is yang ini. Faham tak? Ini merah ni kan? The conjugate is this one. Or kalau kita refer yang ni, conjugate dia yang ini. It can be apa, vice versa. So dia kata is 260. So semua ni 260, jadi yang R ni is 100 lah. Macam tu. Okay. Tapi tadi kita dapat berapa? 40, bukan 40, 36. Kita tadi 144 kan? So ni 54, yang ni 36, yang ni 144, yang ni 200, nampak? So how to find S? So yang ambil lah ni. Ambil S, tambahkan dengan 100, tambahkan dengan 144. Allah tak nampak. S, tambahkan dengan 100, tambahkan dengan 144, tambah dengan 36, tambah 54 is 360. Okay? Yang kita panggil sudut putaran lengkap. So campurkan semua ni, ni dah jadi macam algebra jugalah. Bawa sini dapat 334, so the answer is 26. Okay? So,
Okay, sorry. Cikgu tak off mic pun. Aduh, sabar je lah. Okay, kita soalan muka surat 176. Okay. So dia kata A dan 46 ni is pelengkap. So maknanya this one is 90 degree. So to find A, ambil 90 minus 46 dapat 44. Okay. Lepas tu dia kata pula A dan B ialah sudut pengenap. So maknanya this is a straight line here. Kat sini 44 kan. So nak cari B is 180 minus 44. Okay, this is 44. Lepas tu dia kata apa? Sudut conjugate bagi C. So this is C. So conjugate means the whole thing here. Is 283. So kalau 283 sini akan jadi 360 minus 283. Berapa tu? Berapa ya? 7, 5, 7. Kan 77 betul tak? Kalau cikgu tak salah kira lah 77 sini, okay. And nak cari D, buat macam tadi lah. Ambil D, campur dengan ni, campur. Sama dengan 360. Lepas tu buat algebra kat situ. Okay. Alright, yang ini dia mencabar sikit soalan ni lah. Given here P and Q is sudut penggenap. Okay. P dan Q penggenap. So penggenap tu dia 90 degree. So I can draw like that lah. I draw like that. P, Q, okay. Yang keadaan P besar pada Q. Okay. Padam balik. So like that lah. P, Q. Penggenap. Sorry. Penggenap. Sorry. Penggenap is 180 degree. P besar pada Q. So macam tu. P, Q. Okay. Jika beza antara P dengan Q ialah 52. Beza ni ialah 52. Hitung nilai P dan Q. Kita nak buat tu. Okay, yang ini ni, ingat tak kita buat ketaksamaan? Persamaan linear serentak. So, you see when you have two question, what do you call that? Bila dia minta dua sudut ni, dia minta dua variable. Kan ni dua variable. So kita kena bentukkan dua persamaan. So okay, now let me bring down my book. As I need to write. Okay, untuk soalan ni. Jadi the first one ni dia kata P dan Q sudut pengenap. Maknanya cikgu buat macam ni. Pengenap lah. So P plus Q sama dengan, kalau pengenap 180 kan? Kalau pengenap 180. Supplementary, okay? Supplementary is 180. Betul tak? Supplementary. Pengenap. Pengenap ni. Okay. So kita tulis macam ni. P plus Q sama 180. Ni dah algebra dah ni. Ini dah persamaan linear. Nampak? Lepas tu dia kata apa? Beza maknanya tolak lah. Antara P dengan Q. So cikgu nak ambil P tolak Q ke Q tolak P? Mesti ambil P tolak Q ke kita ambil besar tolak yang kecil. So P tolak Q sama dengan 52. Tak tulis darjah pun tak apa. So cikgu cari jawapan ni. Ni kita guna. Kalau macam ni kan, for me lah. Boleh juga jadi subjek. Ingat tak? Jadi subjek. But see,
Sebab sini kan perkali satu kan. Tapi oleh kerana semua dah perkali satu. Jadi for me, cikgu nak guna penghapusan. Okay. I can either plus or minus. Okay, let's have a look at what if I plus. Okay, what if I plus? P plus P, I get 2P. Right? Q, okay, this satu lah, satu tambah minus 1. So what do I get? 1 plus minus 1 berapa? Berapa sayang? Berapa semua orang ya? Waduh, semua tidak mau jawab kah? Berapa ini sih? Jangan bikin cikgu cakap seorang-seorang. Berapa ni? 1 plus minus 1. Gunalah calculator. Aduh. Anak aku ni lah. Kosong. Yeah, 0. So dia kata 0. Maknanya you dah hapuskan Q. By adding, you dah hapuskan Q. Okay? So kalau kita add, hapuskan Q. Okay. Let's see what if I minus. P minus P? What happened? P minus P. Berapa? Somebody please answer me. Asyik Tashana je orang lain yang ada boleh cakap, dia cakap lah. P minus P berapa sayang yang ni? P minus P. P minus P. Kalau tak ada jawab, nanti cikgu denda kamu. Semua orang kena tulis 1,000 kali. P minus P sama dengan kosong. Okay. P minus P dia macam ni lah. Macam kita 3 tolak 3. Kosong kan. So kalau P tolak P, kosong jugalah. Okay. Okay. So P tolak P dia akan buatkan P ni kosong. Tapi yang ini 1 tolak. Okay. Negatif 1. So 1. Ni nenek kan. Nenek kan jadi po kan. Dapat 2. So kita akan dapat 2Q. Nampak? Tadi kalau tambah Q yang kosong. Ni kalau tolak P yang kosong. So you can either plus or minus. In this case, this special case. Okay, remember that. Okay, sini cikgu dah buat tolak macam ni. So I just continue with that. Minus. So here you get 2Q. So 180 minus 2 is 8, 7 tolak 2. Okay, so Q sama dengan 64 darjah. Okay, tolong tulis final answer 64 darjah sebab ini bukannya tajuk algebra yang tajuk persamaan linear yang ditahabak apa benda X tu apa, P tu apa. So kena tunjuk unit dia. Okay, kamu tak tunjuk ni, cikgu tak nak bagi markah. Jangan marah. Okay, so number 2 ni kalau perhatikan sini memang soalan dia pun dia buat brain kat sini. Maknanya memang soalan yang mencabar sikit lah. Okay, alright. So, we have done with all the calculations. Now, dia ada juga sini dia nak tunjuk pembinaan dia. Which I want to skip for a while because you all semua tak ada lagi jaga lukis kan. So, try your best to get the jaga lukis before we do that one. So now cikgu nak masuk kepada sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Page 185. Okay, angles related to intersecting lines. Okay, angles related to intersecting lines, garis bersilang. So kalau garis bersilang, ingat tak tadi yang cikgu cikgu buat macam ni kan, kita ada garisan ni, so kita ambil ni, kita silangkan dia. Dia bukan macam saja tapi dia silang macam ni. So bila silang kita akan dapat like four angles. Okay. Sebenarnya kita dah buat dah pun kan. Tapi semua dia nak menunjuk dekat sini. Okay, ni.
This one again. Okay. Nampak tak ni dia tunjukkan sudut dengan ni. It's the same. Okay, ni dia Jibra ni dia boleh ukur tahu sudut tu. Dia buat garisan and dia boleh ukur. Okay. Kalau you guna dekat laptop, I think cikgu boleh tunjuk lah. Tapi handphone, I just don't know where is the button. Ni dengan ni, jadi kan, yang ni ada nama lah. Kan, supaya nak senang kita nak sebutkan dia. So, kita bagi nama lah. Sudut ni. Okay. Sudut ni because of dia apa? Opposite to each other. So, you call it sudut bertentangan. Ini pun sudut bertentangan. Okay. Now, we can also have like in this case dia 90 degree. Dia kalau kotak ni 90 degree. Now, I think kat next page ni dia okay, so dia ada bagi nama kat sini. Dia perkenalkan nama. Cik kata tadi kan sudut bertentangan bucu yang dalam bertentangan bucu yang ni bersebelahan. Boleh juga kalau yang 180 tu kita boleh juga panggil sudut bersebelahan instead of sudut supplementary kan. Dia ada sama maksud dia. Okay, so nampak dia kat sini. A sama dengan C. So A sama dengan C. B sama dengan D. Dan A dengan D, sudut A tambah sudut D is 180. Sudut D dengan C 180. Sudut C tambah B 180. Nampak? Kalau dia bersilang lah. Okay. So dalam bahasa Inggeris pula, you call it vertically opposite angle. Dia tak guna bucu kan. Dia tak guna perkataan bucu situ. Actually bucu dalam bahasa Inggeris vertex tau. So dia tak guna perkataan bucu tapi dia guna vertically opposite angles. Vertical maksudnya macam tegak je ni lah. So dia kan. Cikgu actually dengan cikgu punya form 4 lah. Form 4 this year. When I taught them form 1, cikgu sebut ni sebagai sudut cium. Sebab dia bercium. Kamu jangan guna perkataan tu, okay? Adjacent ni sebelah. Sebelah. Okay. Yes. Yes. Coming. Another 15 minutes. Alamak, termasuk lagi kat aku. Nasib kau. Okay, now kita buat soalan yang sekarang ni kita akan bertemu dengan soalan-soalan sudut dan garis yang kata apa sangat-sangat mencabar. Okay. Contoh 10 ni. Okay, dalam kes ni macam kita dah kata tak adalah kita nak identify ni bucu ke ni apa kan. Okay. Cikgu akan sebut macam ni lah. Ni sudut garis lurus lah. Senang cikgu sebut garis lurus. Sebab cikgu nak ingatkan apa penggenap lah apa supplementary ke apa cikgu tak boleh lah. So I just use this 180. Ni 180 right? So kalau ni 135, so yang ini akan jadi 180 minus 135. Okay, so I'll get here 5, 8, 45. Okay. Lepas tu dia minta yang ni pula. Yang ni sebab kita tahu ni garisan berselari kan. Selari pula. Bersilang kan. So yang ni dengan ni should be the same. So inilah 62. Sudah, that's how you do it. Okay, that's simple lah. Okay. Yang ni pula. Tak nampak. Okay, yang ni pula. Yang ni dengan ni kan bertentangan. Sebab ini garis selari kan. Garis bersilang, right? So this one and this one samalah. Yang ni dia bersebelahan. Okay. So you have to take this 180 minus 80. So this 100. Macam tu. Okay, now I have this garisan pula macam ni. Okay, this is 32. So this is a straight line punya ni. So this is 180. So y is 180 minus 32. Okay. Yang x ni is bertentangan bucu, right? Vertically opposite angle. So this is 24. Okay. Ini pula.
Laju ah. Okay. Nah, bila tu sini YY maknanya dua-dua tu sudut tu sama lah. Sama besar lah. That's why dia tulis YY. Okay. Y sini, Y sini. Okay. Dia beritahu POR, POR, POR dan TOQ ni garis lurus. Dia kena bagi tahu kalau tak, you tak boleh buat assumption. Sebabnya kalau ni garis lurus, this is 72, you know this berapa kan? So, this will be 108. Okay. Lepas tu dia akan cari XY. Okay, now. Okay, this is garis lurus. Ini tutup. Macam ni, kata kamu tak nampak. TOQ tadi kata garis lurus kan? Sebabnya kalau sini 60, sini 108, so sini berapa? So ambil lah 108 plus 60, so 168. Kan? Lepas ambil 180, tolak dengan 168. Nak dapat X. Okay. Dalam ni ditunjuk cara lain, POT. POT. Oh, dia yang ni ni, dia guna ni sudut apa, sudut bucu tu. Yang ni. Dengan yang ni. So this is 70 kan? 72. So nampak ni. Okay. Nampak tak? Nampak tak garisan ni? Garisan ni. Sebab dia kan boleh nampak ke ni? Dia nampak lah. Dia tebalkan sikit. So sudut ni 72 sama dengan ni hal, betul tak? So 60 campur dengan X sama 72. Ni dia. Ni working dia. So ada banyak cara lah, okay. Tapi make sure you really read dia punya information sini. Okay. Lepas tu dah cari X. Okay. Nak cari Y pula. So soalan macam ni kan tolong guna pensel lah. Kalau guna pen nanti tak boleh nak padam kan. Nanti. Okay. Nak cari Y pula. Okay, sebab dia kata TOQ ni sudut. This is selari, apa ni, straight line kan. Sebabnya this whole thing ni 180. Kan. So kita ambil 72 plus Y plus Y. Tak buat. Oh ni. Cikgu tulis je lah. 2Y tambah dengan 72 sama 180. Okay, so 2Y. Okay, bawakan macam tu sini kan. So dapat ini hal lah. Dia tak tulis 2Y. Cikgu tulis 2Y. Okay. So then bagikan dengan 2. Dapat 54. Okay. Alright. So let's try okay, macam like here. Kita tengok sini dia ada banyak sudut kan. So senang lah sikit nak buat. POR ni garis lurus. QOT ni garis lurus. So you ada 84 sini kan. Terus tak nampak. Ini dengan ini. So this is 84, which is the same as this whole thing, betul tak? Kan? Ini sama ni kan? Sebab dia bersilang, nampak? Macam tu. So 18 plus X sama dengan 84. So X sama dengan 84 tolak 18. Ni macam persamaan kita buat tu X. Dapat jawapan lah. Okay, then itu X. Nah, untuk Y pula. Y kan, yang ni hal kan. Dia kata QOT kan, garis lurus. So, you ambil apa? 84 plus 38 plus Y. So, basically, you tengok soalan setakat ni dia hanya menggunakan apa tu, sudut bucu, sudut penggenap, pelengkap. Okay. Okay. Nanti you try lah soalan nombor 2 ni, homework. Okay. Page
Page 187. Okay. Okay, sekarang ni you tengok, kita nak try soalan yang macam you don't have numbers pun. Tak ada tak ada pun dia bagi tahu sudut apa-apa. Dia semua duk y sini. Okay. Tapi dia kata apa? POS, QOT, UOR, semua garis lurus. Okay. So, macam nak buat? Okay, one thing kita tengok ni biasanya macam apa cikgu selalu buat ialah cikgu akan macam ambil yang mana ada, kita cuba tengok. Daripada yang ada tu kita boleh tak proceed. Okay. So let's say kita ada sini kan 5Y kan. So sudut bucu sini, betul tak? 5Y. Nampak tak? Okay. And then here, okay, dia punya garisan dekat sini kan. So this is 5Y. Nampak? So I have everything already. Oh, yang ni. Yang ni dengan ni bucu. 2Y. So I have everything already. Jadi kita buat macam ni lah. 5Y. Oh, I should be writing on the paper, not in my book. Nanti cikgu tak ingat kita stop kat mana. Okay. Besok rasa boleh dapatkan ke jangka lukis tu? Apa ni? Anyone here yang dah ada jangka lukis tu? Kalau dah ada, besok kita boleh buat dah. So at least cikgu boleh tengok one of you buat benda tu kan. Okay, so sekarang kita ambil je ni kena satu 5Y. You boleh kira lah 5Y ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5Y dapat 1, 2, 3, 4. So shortcut boleh buat macam ni. Pun boleh. No problem. 5Y, 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 5Y dah ambil tinggal 2Y. So 2Y ada 2. Tambahkan dengan 2. Okay. Tambah berapa? 360 sebab it's a whole turn. Okay. Yang ni berapa tadi? 4 kali 5, 20. Ni 4Y. So 24Y. 24Y sama dengan 360. So Y sama dengan 360 bahagikan dengan 24. Gunalah kalkulator. Berapa? 8 ke? Berapa 15. Berapa? Berapa? Berapa sayang? 2 kali 6. 6 kali 4. 6 kali 6. Kan 6 kali 4. 60. Betul lah 15. Betul juga 15. So Y 15. Maknanya Y tu 15 tapi sini ni 30. Sini berapa? 15 darab 5. 35. You know? Dia macam tu. Okay. Same thing here. Ni at least dia bentuk 40. So sini 40 dan sebagainya. Boleh? Okay. So that is sudut bucu. And then now kita ada sebab tak? Garis selari dan garis rentas-rentang selari. Sekarang ni macam nak kita selari, dia mesti ada tunjuk arrow sini. Kalau tak ada tunjuk arrow macam ni, kita tak boleh kata dia selari. Kalau ada arrow ni maknanya ni selari. Okay. Now the best part, okay. Kita tengok kalau cikgu buat satu apa ni, okay. Cikgu nak buat garis selari, cikgu boleh guna pembaris ni. Cikgu bengkokkan sikit ni. Ni memang confirm lah selari kan. Okay. Ni cikgu draw satu garisan yang cikgu rentas. I can draw anyhow I want, like that ke, mana-mana tak kisahlah. Okay, let me draw like that. Okay, so dia akan membentukkan macam ni kita tahu macam ni dengan ni bucu kan. Bucu kan. Ni dengan ni apa tadi? Pengenap Okay. Tapi dia ada ni nampak. Yang ni dengan ni dia ada dia punya kaitan. Okay. Now let me macam ukur dah sikit sudut tu no. So yang ni alamak. Apa ni?
Ngam-ngam. 70. Ni cikgu dapat 70. So let me try this one. I want to find this one. Also 70. Nampak? Dia sama. So kalau 70 ini of course 110 lah kan. So ini pun 110 lah. Okay, and then you tengok ni. Yang ni dengan ni. This one and this one. Kalau kita add up kan dia, kita totalkan dia pun dapat 180, nampak? So these are the special things yang diorang nampak lah. Ini of course dah sudut bucu, ni bucu, yang ni bucu 110, ni bucu 70 macam tu. Cuma yang bila kita ada selari ni, kita boleh kaitkan yang ni dengan ni. You total dengan dia, jumlahkan dia 180. Tapi kalau kata macam, let's say I have a line here, and I have a line here, which is not selari. Okay. And then cikgu lukis satu garis lintas. Okay. Now, sudut yang sini ni, yang ini ni, dengan yang ini ni, kalau daripada tengok macam ni je, anggar je kita nampak dia tak sama kan. Tapi kalau kita nak nak ukur dia, so this one is 80. And this one is not 80, it's more than 80 lah, lebih kurang 105. Macam tu. Kan nampak? Because of, mak. Sorry. Tak boleh buat macam ni. Dia macam tu je. Tak tunjuk yang arrow tu. Sorry ya. Okay. Dia tak sama. So kalau dia ada special karakter di situ. Okay. So ni semua guna GeoGebra. Lajunya cikgu. Okay. Now. Dia ada satu lagi. Ni. Yang cikgu lupa nak introduce kat kamu. Cuba kamu tengok ni. Yang ni ni. Ni 110 lah. Okay, tengok ni. Ini. This part here. And this one. Sama nampak. Dia panggil, cikgu panggil sudut Z. Allah, tak nampak pula. Yang ni. Yang ni sama. Dia panggil sudut selang seli. Tapi kadang-kadang cikgu panggil dia sudut Z. Z. Selang seli. Bahasa Inggeris dia panggil zigzag kot. Siapa nak teka dia panggil apa? Dia panggil alternate. Alternate. Okay. Alternate angle. Alternate. Okay. Yang tadi cikgu sebut tadi ni. Dalam ni dia panggil interior. Okay. So menggunakan that interior, that alternate, that bucu, that whatever that. Maka dari itu soalan dia akan jadi macam ni. Cantik lah dia punya gambar dia. Okay. Ini. Tak apa. Cik, kamu buat 2 soalan ni sendiri. Nanti kalau tak boleh kita bincang tomorrow. Okay. So tomorrow cikgu akan masuk yang ni sudut dongak, sudut tunduk ni. Okay. And then lepas masuk ini cikgu akan patah balik kepada yang ni lah. Okay. Yang ni So kalau dapat ada somebody sini yang ada, ni cantik lah. Jadi bila cikgu ajar kamu, cikgu akan minta you buat pula. Okay. Okay, so I'll see you tomorrow. Sayang kamu, sayang ilmu. Bye-bye.